Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan sambung perbincangan jawapan buku SPS. Saya sudah minta awak menjawab soalan ya daripada muka surat 48 hingga 52. Jadi hari ini kita akan mulakan perbincangan kita. Pastikan bersama-sama anda sudah ada buku SPS ya, dan pen merah ataupun apa-apa pen yang sesuai. Okey? Baik, sekarang kita akan berbincang muka surat 48 ya, soalan muka surat 48, soalan nombor 1 berbunyi lengkapkan peta alir pergerakan sperma dari testis ke tiub fallopian. Okey. Jadi kita tengok macam manakah pergerakan ya sperma dari testis ke tiub fallopian. Baik, jika awak lihat kepada slide saya sudah letakkan sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan untuk awak lihat sendiri macam manakah pergerakannya. Baik, kita bermula dengan nombor 1. Harap-harap semua orang boleh lihat ya, boleh nampak nombor 1. Alright, so kita akan mulakan sekarang. Baik, pergerakan sperma bermula daripada nombor 1 iaitu testis. Okey, ini nombor 1. Okey, nombor 1. Kenapa bermula pada testis? Sebab sperma dihasilkan di dalam testis. Okey, jadi sperma akan bergerak daripada testis kemudian pergi ke nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor 2 ni apa? Nombor 2 ialah ductus sperma. Okey, nombor 2 ialah ductus sperma. Jadi nombor 1 testis. Okey, awak tengok dalam buku awak nombor 1 testis. Nombor 2 ialah ductus sperma. Ini jawapannya. Kalau jawapan awak betul, awak tolong tik. Okey, kalau ductus sperma betul, tolong tik. Kalau salah, tolong betulkan. Okey, jadi inilah nombor 2 ductus sperma. Baik, nombor 3. Okey, nombor 3 ini nombor 3. Nombor 3 itu apa? Nombor 3 ialah kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat. Okey, jadi nombor 3 kelenjar prostat. Siapa yang jawapan betul, tolong tik. Siapa salah, buat pembetulan sekarang. Baik, selepas itu nombor 4. Okey, nombor 4 ini apa? Nombor 4 ialah uretra. Okey, nombor 4 ini uretra. Okey, nombor 4 uretra. Yang kelima apa? Yang kelima inilah dia. Yang kelima ialah zakar. Okey, zakar. Jika jawapan awak betul, tolong tik. Okey, baik. Selepas sperma melalui zakar, maknanya sekarang sperma akan masuk ke dalam badan wanita. Sekarang kita bermula dengan nombor 6. Apakah dia nombor 6? Nombor 6 ialah faraj. Sekarang kita bermula dengan wanita faraj. Okey, ini nombor 6. Baik, selepas faraj apa dia nombor 7? Okey, sekarang nombor 7. Nombor 7 ialah cervix. Okey, inilah dia cervix nombor 7. Jika betul, tolong tik. Baik, seterusnya selepas cervix, sperma akan bergerak ke nombor 8. 8 itu apa? 8 ialah uterus. Okey, jadi 8 ialah uterus. Okey, yang terakhir sekali sperma akan sampai ke nombor 9. Nombor 9 ialah tiub fallopian. Okey, jadi inilah yang terakhir nombor 9. Jadi dalam peperiksaan ya, jika sekiranya soalan bertanya untuk minta awak lengkapkan peta alir ya, peta alir pergerakan sperma. Okey, daripada mana? Daripada testis ke tiub fallopian. Jadi awak kena bergerak daripada nombor 1 lah, begitulah dia. Okay, dia akan bergerak begini. Okey, tu anak panah, saya buat anak panah pula sekarang. Okey, sampai nombor 5.
Daripada nombor 5 dia akan bergerak pula masuk ke nombor 6. Macam itulah. Okey. Nombor 6 ni bergerak sampailah ke nombor 9. 6, 7, 8, 9. Okey, macam itulah. Okey. Siapa yang betul? Tolong tik. Baik, masih lagi di muka surat 48. Sekarang kita berpindah ke soalan nombor 2. Soalan meminta awak melabelkan perkembangan manusia. Okey. Jadi soalan nombor 2, yang mula-mula sekali dia kata apakah nama proses? Okey, dan jawapannya ialah persenyawaan. Okey, jadi bracket dan tik persenyawaan. Okey, P ini apa? Selepas persenyawaan, kita dah belajar dalam video sebelum ini, selepas persenyawaan kita akan mendapat zygote. Jadi P ialah zygote. Kemudian zygote akan berkembang, akan membesar menjadi Q. Q ialah embrio. Kemudian embrio membesar lagi menjadi R. R ialah fetus. Dan apabila proses kelahiran berlaku, kita akan dapat S, namanya ialah bayi. Okey, bila keluar barulah namanya bayi. Okey. Baik, sekarang kita pindah kepada soalan nombor 3, lengkapkan peta alir persenyawaan. Okey, gambar rajah pertama, kita nampak ya. Yang kecil-kecil awak nampak banyak-banyak ini ialah sperma. Yang bulat ni, okey, yang bulat ini ialah ovum. Okey. Okey, jadi sperma akan mengelilingi ovum. Okay, yang bulat ini ialah ovum. Yang bulat ni lah ya. Okey. Jadi jawapannya sperma berenang ke ovum. Itu jawapannya. Kalau jawapan awak betul, tik lah. Okey, kemudian daripada berjuta-juta sperma, kita ada berjuta-juta sperma dalam gambar rajah kedua ini, hanya satu sperma yang akan menembusi membran ovum. Satu sahaja. Dia tak akan masuk sampai 2, 3. Tak. Okey. Janganlah awak ingat kalau masuk 2 jadi kembar 2, masuk 3 kembar 3. Tak. Dia lain. Kembar cerita dia lain. Awak akan belajar daripada diri menengah atas. Saya takkan ceritalah. Okey. Awak punya level tak sampai lagi cerita kembar. Baik. Jadi hanya satu sperma yang akan menembusi membran ovum. Ingat ya. Satu sperma. Okey. Tengok ya. Saya bulatkan kata satu. Okey. Satu sperma. Jadi jawapannya kat sini sperma. Okey. Hanya satu sperma menembusi membran ovum. Okey, selepas itu apa yang terjadi? Kita dapat gambar rajah yang ketiga ni. Okey, dia awak nampak ada dua benda hitam kat tengah-tengah ni. Apa benda dua hitam ni? Ini ialah nukleus, okey, nukleus sperma dan ovum. Jadi satu kepunyaan nukleus sperma, satu lagi adalah nukleus ovum. Dia akan bercantum. Dan bila bercantum, apa yang akan terbentuk? Zygote akan terhasil. Jadi jika jawapan awak betul, tik satu nukleus, tik zygote. Okey? Baik, sekarang kita berpindah ke muka surat 49. Awak diminta melabelkan struktur dalam uterus. Okey? Labelkan struktur dalam uterus. Baik, harap-harap gambar rajah ini jelas untuk awak. Okey? Baik, A itu apa? A ialah tali pusat. Okey, A tali pusat. Yang ini Ini tali pusat. Okey, kemudian B. B ialah fetus. Okey, B ialah fetus. Inilah awak tahulah yang berbentuk seperti bayi dalam kandungan. Bentuk seperti bayi itu fetus lah. Okey, C itu apa? C adalah bendalir amnion. Okey. C ni yang kat dalam ni lah, yang kat dalam ni. Yang dalam ni lah banyak-banyak ni semua ni lah. Okey, cecair dalam ni. Cecair dalam ni bendalir amnion namanya. Ataupun dipanggil sebagai air ketuban. Okey. Kemudian D itu apa? D ialah placenta. Okey, merujuk ke sini. Okey, placenta. Baik, placenta orang Melayu panggil uri. Uri. Bendalir amnion air ketuban, placenta uri. Okey, yang terakhir sekali E adalah amnion. Okey, amnion. Baik, tengok kepada galeri info. Saya nak awak tengok Amnion merupakan, apa dia kata kat situ? Amnion merupakan membran yang mengandungi bendalir amnion. Okey? Yang bendalir amnion yang kita sebut tadi, yang jawapan C tadi yang dapat menyerap kejutan atau gegaran. Penting penting. Jadi bendalir amnion ini adalah air ketuban. Okey, kita sambung lagi.
Baik, masih lagi di muka surat 49, sekarang soalan nombor 5. Dia soalan meminta awak namakan struktur X, okey, namakan struktur X dan Y. Okey, namakan struktur X dan Y, kemudian padankan fungsinya. Okey, fungsinya. Baik, X itu apa? Kita tengok X ini ialah plasenta. Okey, X adalah plasenta. Y yang boleh nampak kat sini, merujuk di sini, okey. Y ialah tali pusat. Baik, sekarang kita tengok pada fungsi. Plasenta ada dua fungsi. Yang pertama, menempel embrio pada dinding uterus. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua ialah membekalkan makanan dan oksigen kepada embrio. Itu plasenta. Okey, sekarang tali pusat pula. Kita tengok tali pusat pula. Apa pula jawapan untuk tali pusat? Yang pertama, menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu ke embrio. Yang kedua, menghubungkan embrio kepada plasenta. Okey, jadi jika jawapan awak salah, buat pembetulan sekarang. Baik, sekarang kita menyambung kepada soalan nombor 6 ya. Kita sambung dengan soalan nombor 6, masih lagi di muka surat 49. Soalan meminta awak namakan proses-proses yang berlaku. Okey, jadi kita akan bermula daripada bawah. A di bawah ini. Dia kata A apa dia? Proses pembebasan ovum daripada ovari. Okey, jadi bila ovum dibebaskan dari ovari, apakah nama proses itu? Berlaku di sini ovari bebaskan ovum. Ini namanya ialah pengovulan. Okey, pengovulan. Baik, seterusnya. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Proses pencantuman, okey, antara sperma dengan ovum. Okey. Pencantuman antara sperma dan ovum. Okey. Proses ini berlaku di mana? Proses berlaku di dalam di sini. Okey, di sini. Apa nama tempat ini? Namanya ialah tube fallopian. Okey, tube fallopian. Okey, jadi bila berlaku di tube fallopian itu apakah namanya? Okey. Bila bercantum sperma dengan ovum, nama proses ini ialah persenyawaan. Okey? So, persenyawaan berlaku di tube fallopian. Dan yang terakhir sekali, soalan C. Soalan C berlaku di sini. Okey, di sini. Proses pelekatan embrio. Okey, proses pelekatan embrio pada dinding uterus. Jadi apakah namanya? Namanya ialah penempelan. Okey. Jadi penempelan embrio pada dinding uterus. Okey, penempelan. Jika jawapan awak betul, tik. Jika salah, tolong betulkan. Baik, soalan di muka surat 50, awak dikendaki melengkapkan jadual. Okey, dengan mengisi nutrisi awak diminta mengisi apakah nutrisi. Okey, kepentingan telah diberikan, awak diminta mengisi nutrisi yang sesuai. Okey, kita tengok yang pertama, untuk perkembangan sistem saraf yang sempurna. Okey, untuk perkembangan sistem saraf yang sempurna pada fetus. Jadi jawapannya ialah asid folik. Okey. Seterusnya, kepentingan untuk membina sel darah merah bagi mengangkut oksigen ke fetus. Jawapannya, bila sel darah merah, jawapannya ialah besi ataupun ferrum. Okey, seterusnya. Untuk membina sel darah merah bagi untuk menguatkan tulang dan gigi fetus. Okey, untuk menguatkan tulang dan gigi fetus, jawapannya nutrisinya ialah kalsium dan fosforus. Awak mesti tulis dua-dua Kena tulis kalsium dan fosforus, bukan salah satu dua-dua. Dan yang terakhir, kepentingan untuk membina tisu fetus. Okay, untuk membina tisu fetus, jawapannya ialah protein. Okey, sekarang kita berpindah kepada soalan nombor 2.
Mengapakah ibu mengandung perlu mengelakkan? Elakkan apa? Ibu mengandung? Elakkan alkohol, dadah, ubat-ubat tertentu dan merokok. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kita tengok sebabnya. Mesti ada sebab kenapa tak boleh. Untuk mengelakkan kecacatan embrio atau fetus. Fetus ni kurang nampak sikit lah tapi awak tahu Untuk mengelakkan kecacatan embrio atau fetus. Baik, kita sambung lagi soalan nombor 3. Tandakan nasihat yang mungkin diberi oleh doktor tentang kepentingan susu ibu. Yang manakah nasihat yang mungkin diberikan oleh doktor? Yang pertama, susu ibu mengandungi nutrien seimbang untuk bayi. Betul ke tidak? Betul. Susu ibu mengandungi antibodi untuk melindungi bayi daripada penyakit. Betul ke tidak? Betul. Susu ibu mengandungi lebih banyak karbohidrat berbanding susu formula. Yang ini salah. Ini bukan nasihat doktor. Baik, penghadaman makanan bagi bayi menjadi lebih baik. Betul. Di susu ibu sangat mudah dihadam. Hubungan ibu dan bayi menjadi erat dan emosi bayi menjadi baik pun betul. Sebab bila menyusukan, bila ibu menyusukan anaknya, dia akan peluk anak dia dan memberi keterangan kepada bayi dan juga ibu dan mengeratkan lagi hubungan. Baik, sekarang kita berpindah ke muka surat 51. Soalan meminta awak memberikan nama dan fungsi alat-alat pencegah kehamilan. Ini semua adalah alat pencegah kehamilan yang digunakan oleh lelaki dan perempuan. Baik, kita mulakan. Alat yang pertama, gambar yang pertama ini. Apakah nama dia? Namanya ialah alat kontraseptif dalam uterus IUCD. Apa fungsi dia? Untuk menghalang penempelan embrio. Itu fungsi dia. Menghalang penempelan embrio. Baik. Alat kontraseptif dalam uterus IUCD. Yang pakainya lelaki ke perempuan? Jawapannya ialah perempuan. Baik, tengok gambar yang kedua. Namanya ialah pil pencegah hamil. Namanya pil pencegah hamil. Apa fungsi dia? Untuk menghalang pengovulan. Pengovulan tu apa? Maknanya bila halang pengovulan, maknanya ovari tidak hasilkan ovum. Itu maksudnya pengovulan. Ovari tidak menghasilkan ovum. Jadi bila ovum tiada, persenyawaan tidak berlaku, maka kehamilan dapat dicegah. Jadi pil pencegah hamil ini dipakai oleh siapa? Lelaki ke perempuan? Jawapannya perempuan. Tengok gambar yang ketiga. Ini adalah gambar kondom. Ini adalah kondom. Namanya kondom. Apa fungsi dia? Untuk menghalang sperma daripada memasuki apa? Yang pertama cervix. Yang kedua uterus. Yang ketiga faraj. Ada berapa jawapan kat sini? 3. Menghalang sperma daripada memasuki cervix, uterus dan faraj. Dipakai oleh siapa? Lelaki. L. Gambar seterusnya. Ini adalah seperti gel gitu ya. Apakah namanya? Namanya ialah spermicide. Spermicide. Apa fungsinya? Untuk membunuh sperma. Untuk membunuh sperma yang memasuki faraj. Untuk membunuh sperma yang memasuki faraj. Dipakai oleh siapa? Perempuan. Perempuan. Baik, kita sambung lagi. Sambung lagi. Yang ini. Gambar ini menunjukkan di sinilah sebenarnya satu alat kecil sebesar batang ancis dimasukkan di bawah lengan. Apakah nama alat ini? Namanya ialah implan. Implan. Apa fungsi dia? Sama juga menghalang pengovulan. Jadi bila pengovulan dihalang,
maknanya ovari tidak menghasilkan ovum. Sebab pengovulan ni maksudnya adalah ovum menghasilkan pengovulan ni maksudnya ovari menghasilkan ovum, ya. Itu maksud pengovulan. Okey, pengovulan bermaksud ovari menghasilkan ovum. Jadi bila pengovulan dihalang, maknanya ovari dihalang menghasilkan ovum. Jadi sama juga macam pil perancang kehamilan tadi, ya, fungsi dia. Bila ovari dihalang menghasilkan ovum, tiada ovum terhasil, maknanya tidak akan berlaku persenyawaan. Okey, maknanya tidak akan berlaku kehamilan. Okey, kita sambung lagi gambar yang seterusnya. Kita nampak kat sini, di sini ductus sperma, ya, dipotong dan diikat. Okey, apakah nama kaedah ini? Namanya ialah vasektomi. Untuk menghalang sperma daripada bergerak keluar dari testis ke uretra. Okey, menghalang sperma dari bergerak keluar dari testis ke uretra. Oh, saya lupa tadi, implan ini untuk siapa? Perempuan. Vasektomi ini untuk lelaki. Okey, gambar yang terakhir. Gambar terakhir, kita nampak di sini, okey, tiub falopio dipotong dan diikat. Nama kaedah ini ialah ligasi. Okey, ligasi. Untuk menghalang ovum, okey, untuk menghalang ovum daripada memasuki tiub falopio. Jadi bila ovum tidak memasuki tiub falopio, maknanya ovum tidak akan berjumpa dengan sperma di tiub falopio, maknanya tidak akan berlaku kehamilan. Okey, persenyawaan tak akan berlaku, maknanya kehamilan tidak berlaku. Jadi ligasi ini adalah untuk perempuan. Okey, untuk perempuan. Dan seperti yang saya telah sebut dalam video sebelum ini, kaedah vasektomi, saya bulat kat sini, vasektomi dengan kaedah ligasi, kedua-dua kaedah ini adalah kaedah yang kekal. Okey, maknanya bila awak lakukan, awak akan menjadi mandul. Maknanya awak tidak akan mengandung sampai bila-bila. Baik, kita sambung lagi muka surat 52, soalan nombor 2. Seseorang lelaki atau perempuan, seorang lelaki atau perempuan yang tidak mempunyai anak dikatakan sebagai mandul. Okey. Jadi tandakan sebab-sebab kemandulan bagi lelaki dan perempuan. Okey, apakah sebab kemandulan bagi lelaki dan perempuan? Okey, tengok soalan A. A untuk lelaki dahulu. A lelaki. Baik, tiada sperma atau sperma terlalu sedikit. Betul? Okey, ini betul. Sperma tidak matang atau mati terlalu awal. Ini pun salah satu sebab, ya, kenapa kemandulan berlaku kepada lelaki. Dan yang terakhir sekali, kerosakan testis atau ductus sperma. Yang ini juga menyebabkan salah satu faktor kemandulan bagi lelaki. Jadi ada 3 jawapan. Baik, untuk perempuan pula, apakah sebab-sebab kemandulan bagi perempuan? Yang pertama, kitar haid tidak teratur. Okey, yang pertama. Sebab yang kedua, ovum tidak matang ataupun mati terlalu awal. Ini yang kedua. Yang ketiga, tiub falopio tersumbat. Okey. Yang keempat, pengovulan tidak berlaku. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan hormon. Okey. Jadi jika jawapan awak sama dengan saya, tolong tik betul. Jika salah, tolong betulkan. Baik, cara mengatasi kemandulan dengan penerangannya. Okey. Jadi cara diberi penerangan, cara awak kena beri, penerangan telah diberikan, penerangan telah diberikan, awak kena berikan cara. Okey, penerangan yang pertama, mengambil makanan berkhasiat yang kaya dengan vitamin dan mineral. Caranya adalah nutrisi, kita mengawal nutrisi. Persenyawaan sperma dan ovum dilakukan di luar badan dan embrio yang terhasil dimasukkan ke dalam uterus perempuan. Yang ini dinamakan bayi tanpa uji. Ini adalah persenyawaan in vitro. Untuk meningkatkan penghasilan sperma dan ovum, caranya ialah dengan melakukan rawatan hormon. Membetulkan bahagian kecacatan organ pembiakan.
Caranya ialah melalui pembedahan. Okey, ini jawapannya. Baik, dah habis dah sebenarnya, dah habis dah. Okey, saya cuma nak memberi awak sedikit tambahan ilmu lah, tambahan ilmu sebenarnya ni. Macam manakah embrio berkembang sehingga menjadi bayi? Kita tengok nombor 1. Embrio pada minggu ketiga, pada minggu ketiga kandungan, bila seorang perempuan itu mengandung, pada minggu ketiga, embrionya hanya sebesar 1 kismis. Awak tahu kismis kan? Okey. Okey, pada itu nombor 2 pula. Pada minggu ketujuh, embrio pada minggu ketujuh telah mempunyai apa? Mata dengan retina dan kanta mata. Okey. Retina, kanta mata ni semua terletak di dalam mata awak lah. Okey. Baik, nombor 3. Fetus pada minggu ke-8. Okey, pada minggu ke-8 dia panggil fetus dah, fetus. Sebelum tadi panggil embrio, fetus. Fetus pada minggu ke-8 mempunyai saiz kira-kira 1.5 cm. Awak tengoklah pembaris. Okey. Ambil pembaris tengok 1.5 cm. Besar mana tu? Minggu ke-8. Kecil je, Okey, dan nombor 4. Fetus pada minggu ke-12. Okey, minggu ke-12. Bersaiz kira-kira 8 cm. Besar dah, Awak tengoklah pembaris, Okey, nombor 5. Fetus pada minggu ke-15. Telah mempunyai tunas rasa. Tunas rasa kat mana? Dekat lidah. Lidah. Okey, pada nombor 6 pula. Fetus pada minggu ke-20. Telah mendengar suara ibunya. Okey? Jadi pada minggu ke-20, fetus dah boleh dengar suara awak. Jadi itu sebabnya bila seorang wanita itu mengandung, ibu dan ayah, dua-dua bukan ibu sahaja, ibu dan ayah, bacalah Quran untuk anak dalam kandungan. Okey, baca sebab dia mendengar. Okey? Bukannya awak pasang music rock kat telinga dia, Kalau ada pula pasang music rock heavy metal pula sekarang. Okey. Nombor 7, bulu badan tumbuh pada minggu ke-24. Bulu badan ni bulu halus je, Jangan awak ingat macam bulu kat dada awak tu. Pelajar lelaki, Bulu-bulu halus pada minggu ke-24 dah tumbuh. Baik, nombor 8. Fetus pada minggu ke-32. Okey. Fetus pada minggu ke-32 tidur 90 hingga 95% dalam sehari. Jadi sebahagian besar masa dia dihabiskan dengan tidur. 90 hingga 95% masanya dihabiskan dengan tidur. Okey, nombor 9. Bayi dilahirkan pada minggu ke-40 dan sedia hidup di luar uterus ibu. Jadi keluar saja kita panggil dia sebagai bayi. Okey. Jika awak mendengar saya punya video ini, saya nak awak screenshot nota ekstra ni sekarang. Okey? Screenshot nota ekstra ni dan hantar kepada saya sebagai bukti kehadiran. Satu sahaja, Saya hanya nak nota ekstra ni sahaja. Awak screenshot dan hantar kepada saya. Baik, terima kasih semua. Pastikan awak buat pembetulan. Kita akhiri kelas kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.